Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah malam ini kita dapat sambung kertas percubaan Terengganu untuk bahagian 3 Qismu Jim. Okey. Dan sebagaimana biasa kita cedek seje lah. Kalau terlebih tu saya minta maaf. Apa bau ni, malam bau ni ya, target seje jadi je setengah juga. Tak ada aku. Malam ni insyaAllah seje kot. Sebab kita tak buat karangan, kita baca ya karangan. Buat karangan tak ada. Tak ada. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kertas kita, kertas Terengganu ni, untuk bahagian 3, Qismu Jim. Soalannya, uktub bitaqata da'watin bihaythu la yaqillu adadu kalimatiha an 40 kalimah musta'inan bil ma'lumatil atiyah. Farhan tuliskan. Ni soalan mana ni? Oh, sorry. Ustaz tu tukar soalan ni. Nanti buat soalan asal kat bahasa. Okey, nanti buat pembetulan dulu. Uktub an hadha rasm. Sorry. Uktub an hadha rasm. Okey, dua betul soalan dia. Uktub an hadha rasm, tuliskan tentang gambar lah. Biasa guna surah, dia guna rasm. Uktub an hadha rasm. Jadi rasmun ni kadang-kadang untuk carta apa semua diguna ni berlakon juga. Okey. Tuliskan tentang gambar ni, dia kata ma la yaqillu, apa yang tidak kurang, adadu kalimatiha, bilangan patah-patahannya, an 40 kalimatan, yang kurang daripada 40 perkala lah. Musta'inan bil ma'lumatil atiyah. Dah belakang tu lah insya-Allah dia. Kalimatan fi faqratin wahidah. Fi faqratin wahidah, dalam satu perenggan. Kena buat seperenggan lah. Tengok lah 40 seperenggan dah. Okey. Gambarnya tak berapa nampak tu ni. Gambarnya berkaitan dengan apa ni, dia tajuk dah atas tu, wajibatul abna nahwal walidain, peranan anak-anak terhadap kedua ibu bapa. Jadi gambar ni kalau tak ada tajuk senang sikit dah, ni ada tajuk. Jadi kita terikat sikit lah. Kalau kita boleh koyak ikut dia lah gambar ni. Tapi dia bagi tajuk peranan anak-anak terhadap kedua ibu bapa. Kalau gambar ni ayah macam nak pergi ke mana-mana kerja kot. Ni beg depan ni. Tu anak ni, anak tina, anak jatuh tak nampak. Duduk di bubuh baju yang lebih. Orang ni kecil ni duduk melipat. Mak tak ada buat apa asal. Mak dia cacat situ je lah. Jadi kerana ada tajuk, kita kena kait dengan tajuk lah. Tak bebas mana lah ni. Tidak berapa bebas. Terikat sikit. Okey. Kita akan cuba fikir bersama. Kod Melayu dulu koyak. Baru kita buat kod Arab. Nak buat apa dulu mula-mula? Pakat bunyi suara dah.
isi apa bijak buat ni. Pasti kita buat kau harap ya. Okey, siapa dia nak bagi isi? Siapa dia nak bagi cadangan? Kau Melayu dulu. Ada siapa-siapa? Amadah ada ni. Oh, pakai senyap lah kau. Mana pakai senyap ni? Tak ada orang buat dah. Kalau ada orang buat dah, boleh bagi cadangan. Jangan lama. Tak gerak kita malam ni. Sudah pakai senyap lah kau. Sudah pakai senyap. Ini ni. Ada cadangan? Tak payah soalan, Ustaz. Tak payah soalan. Gambar ni wajibatul abna' nahwal walidain dah. Poskala lah soalan faqrah qasirah ni. Kita kena buat dalam 40 patah perkataan kan? 40 patah ya. Dia bagi gambar tapi gambar ni ada tajuk. Kalau gambar tak ada tajuk senang sikit. Gambar ni ada tajuk peranan anak-anak terhadap dua ibu bapa. Wajibatul abna' nahwal walidain. Peranan anak-anak terhadap kedua ibu bapa. Jadi gambar ni ayah nak pergi sapi, nak pergi mana? Bermusafir ke mana-mana. Anak ni duduk tolong bubuh baju dalam beg. Orang ni duduk melipat baju, mok duduk kelih lah. Jadi kita terikat sikit lah. Tak boleh nak buat supaya cerita hal gambar ya, kena ada tajuk ni. Okey. Ada idea. Nak start. Kalau tak ada idea, start poskala lah. Kita ambil tajuk tu lah. Tajuk ni. Sebut tajuk dulu. Wajibat al-abna. Wajibatul abna nahwal walidain. Okey. Kalau poskala kak, kita kata gambar ini berkaitan dengan peranan anak-anak terhadap kedua ibu bapa. Orang dah sebut tajuk. Boleh gitu? Boleh? Setuju? Kalau tunggu tak gerak ni. Setuju, Ustaz. Setuju. Lepas ni nampak isi nak buat gambar ayat lalu kat Melayu kan. Jadi untuk pembukaan ni Ustaz bubuh lah poskala. Gambar ini nak menceritakan tentang peranan anak-anak terhadap kedua ibu bapa. Boleh? Boleh? Jadi gambar ini. Ini gambar. Haji surah. Baik. Hadihi as-surah. Kalau menceritakan ke apa menceritakan? Siapa yang tahu? Katanya menceritakan. Bahasa Melayu guna tu dah. Dia ada dua perkataan dah. Menghikayatkan, mengkisahkan. Tu bahasa Arab tu. Dia perkataan dia. Ni perkataan dia. Lalu guna hikayah. Hikayah tahki. Hadis surah tahki. Menceritakan, menghikayatkan. Ataupun kalau kisah ke, taqussu qassa. Yang hadis surah tahki, menceritakan. Bagi kita ke bagi kita? Hadis surah tahki untuk kita. Dia. Untuk kita. Patut ke apa? Untuk ke apa untuk? Li. Okey, li. Kita? Lana ada. Hadis surah tahki lana tentang An. Okey, jamil. Awak lagi dubur ni. Ya. Okey, jadi ni buku kita. Hadis surah tahki lana an wajibatil abna' nahwal walidain. Setuju tu? Ustaz.
gambar ini menceritakan kepada kita tentang tentang peranan anak-anak terhadap kedua ibu bapa. Letih sikit nak kait ni tu. Nak kait tajuk dengan gambar. Kalau taruh gambar, beres lah taruh gambar lah dah. Taruh tajuk, mudah sikit. Okey, jadi peranan anak-anak terhadap kedua ibu bapa. Okey, Ustaz tak siap perenggan lagi. Ustaz buat dalam bentuk baris ya dulu. Lepas ni kita jadikan dia perenggan. Okey, yang pertama kita nak kaitkan dengan agama kita. Siapa dia tahu ayat Quran supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa? Siapa yang ingat? Satu ayat Al-Quran ke mana-mana yang mengaitkan supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Tu Ustaz. Molek dah. ووصينا الإنسان بوالدين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Allahu Akbar. Masya Allah. Barakallahu fi. ووصينا الإنسان بوالديه. Ya. Allah SWT kita ambil tu. Siapa ni? ووصينا الإنسان بوالديه. Kami mewasiatkan kepada manusia supaya dengan kedua ibu bapanya dah. Kita ambil tu. Supaya berbuat baiklah tu. Ataupun ayat apa habis hak nampak jelas lagi? Wabil walidaini إحسانا. Ihsana pun boleh juga dah. Jadi kita ada wasainal insan biwalidai. Ini satu. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. Qala Allahu Ta'ala. Wasainal insana biwalidai. Kami mewasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Okey, kita naikkan warna ni depan. Kepala cerita. Ni ayat dulu. Ayat ni kita nak buat mana ni? Nak buka ayat. Siapa dia nak bagi idea ni untuk ayat ni nak buat apa? Contohnya ayat apa? Islam amat mengambil berat peranan anak-anak terhadap kedua bapa sebagaimana firman Allah SWT. Boleh gitu? Boleh Ustaz, boleh. 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 Kan ada rasanya ayat ni Ustaz tak ingat. Dia ikut Melayu, kita tulis ikut Melayu. Islam amat mengambil berat. Mengambil berat. Okey, Islam mengambil berat. Mementingkan lah. Islam, ya tulis Arab tu. Okey, Islam mementingkan. Apa lagi? Terus peranan anak-anak ke kanan? Buat baik pada ibu bapa. Kan Islam mementingkan kadang-kadang ayat dia. Aku Melayu. Ustaz tak ingat dah. Islam mementingkan Berbuat baik kepada ibu bapa. siapa dia berbuat baik? Islam mementingkan supaya anak-anak berbuat baik pada ibu bapa. Sebagaimana firman Allah ni tak? Sebagaimana firman Allah. Okey, beres. Okey. Kalau nak guna apa ni takkid, kita boleh guna laqad. Laqad ni sesungguhnya, dua kali sesungguhnya. Qad sesungguhnya, lam pun sesungguhnya. Kalau dulu SPM dulu belajar ni. Kalau ni buat awak tak belajar ni. Laqad tu makna sesungguhnya. Mementingkan ke apa dah? Mementingkan. Apa dia perkataan dia? Yahus soalah. Menggalakkan boleh. Okey, kita ambil itu. Laqad hatsa dah. Hatsa dia kena saya mati. Laqad hatsa. Okey, boleh guna. Laqad hatsa Islam deh.
laqad hatsal Islamu, sesungguhnya Islam menggalakkan siapa? Anak-anak. Laqad hatsal Islamu ke semua al-muslimin. Boleh terus. Boleh tak? Boleh terus. Boleh Muslim. Laqad hatsal Islamu ala al-muslimi hatsal laqad hatsal Islamu ala al-muslimina okey, supaya berbuat baik, supaya penggunaan an berbuat baik ke apa? Ya birru. Okey, comel. An yabirru al-walidain. Hatta al-Islam al muslimin an yabirru walidaihim, ibu bapa mereka. Okey. Comel. Sebagaimana kan? Sebagaimana. Haji Guna kata sebagaimana. Siapa Haji Guna? Tak Haji? Ada? Tak ada? Tak ajun Ustaz. Haji Guna. Kama. Sebagaimana. Laqad hatsal Islamu 'alal muslimin an yabirru walidayhim kama qala Allah Ta'ala wa wassana al-insana biwalidayhi ihsana ke ujung. Siapa dia tadi je baca ayat Quran tadi? Tak ada ayat tadi dah. Wa wassana al-insana biwalidayhi. Sekat tu ya dia. Ada salah gitu wa wassana al-insana biwalidayhi. Tak ingat Ustaz. Hamalat ummuhu. Sekat tu ya tadi dah. Hamalat tu panjang dah. Cerita hamok pula tu. Kita ambil sekat ni dah. Wasanal insan nabi walidai. Ini pun dah memadai, ataupun ayat selagi tu. Kama qala ta'ala wasanal insan nabi walidai. Wa fi ta'ala pada asal. Nah. Okey. Okey, beres ni. Kita masuk dah. Okey. Kain gambar pula ni. Ni baru secara umum. Kita nak kain gambar ke apa? Isi hak kita boleh buat sini. Siapa dia nak bagi idea? Isi apa kita boleh buat? Untuk menunjukkan anak-anak ini membantu kedua ibu bapanya. Kenapa? Waktu karangi tak boleh baca dalam ni tak. Baca karangi dalam ni 42 je tak sudah ni. Ni baru 40 patah ni. Okey contohnya Ustaz buatlah. Kalau telitah ayat nak ayat gapo dalam gambar ni. Ayat dah tadi. Anak ni dia duduk tolong ayah dia buh baju yang lepek, hak ni duduk lipat baju. Bolehlah kita nak isi kat tu. Yang dia sebagaimana dalam gambar ni. Contohnya kita kata kop Melayu dah. Ustaz bagi kop Melayu. Contohnya nak tulis lagi apa? Contohnya ada okey. Ada okey. Dia kaki tajuk ni dah. Kaki tajuk orang gambar dia jadi suruh payah sikit ni. Tak apa. Ada? Tak ada? Tak ada Nawi? Idea? Tak ada tu. Tak ada. Tutup malam ni. Pasal dia jadi payah sebab itulah. Jadi nak kait dengan tajuk tu ni. Okey, contohnya kita kata sebagai contoh dari gambar ini. Katakan okey. Ustaz buat dulu kop dulu dah. Kalau setuju ayat setuju. Sebagai contoh sebagai kop Yawi bola. Okey. 9.30 lah sudah. Merah sikit ni. Kalau tak sudah.
Sebagai contoh, berdasarkan gambar ini, kita boleh katakan hello kau ni. Pusat rekod ni. Awak kena kalau ho ni. Berdasarkan gambar ini kita boleh katakan okey, isi yang pertamanya ke apa? Anak-anak tu lebih kira dah untuk isi seterusnya. Anak-anak hendaklah membantu ibu bapa dalam anak-anak hendaklah membantu ibu bapa dalam keadaan terus sambung. Anak-anak hendaklah membantu ibu bapa dalam apa jua keadaan. Okey, dalam sorry kau ni. Lepas ni kita ajar. Dalam apa jua keadaan. Contohlah. Okey. Boleh ke gitu? Boleh ke tak tu? Boleh. Jadi ke tak? Jadi dah rasa Ustaz. Kalau dah beki. Lepas tu kena tambah lagi tu. Nanti kita bubuh ni lah. Untuk ada tolong apa tu? Bubuh baju dalam beg dengan tolong lipat. Nanti kita tambah lah. Okey. Sebagai contoh berdasarkan gambar ini kita boleh katakan di antara ini contohnya kita boleh katakan di antara peranan anak-anak ialah kita. Pertama, aku nampak ada nombor-nombor. Pertama, okey. Sebagai contoh berdasarkan gambar ini kita boleh katakan di antara peranan anak-anak ialah Ustaz belum ngarai ikut Melayu ni. Puak awak kena ngarai ikut Melayu, Ustaz ngarai ikut Arab ya. Balik ni. Puak awak bisa ngarai ikut Melayu ni. Ustaz terti kan ni? Pertama, anak-anak hendaklah membantu bapa dalam apa jua keadaan. Kita buat tu dulu dah. Okey, contohnya. Okey. Okeylah. Sebagai contoh, beri contoh. Saja guna penanda wacana tu. Sebagai contoh. Saja guna. Contoh beri contoh. Misal. Misal. Famasalan. Kita guna kita. Famasalan. Sebagai Famasalan. Sebagai contoh. Famasalan. Sebagai contoh. Berdasarkan gambar ini, Famasalan min hadhihi surah, dari gambar ini kita boleh apa kita boleh? Kaji guna kita boleh.
Siapa tahu? Kita boleh. Saya boleh. Siapa Haji guna? Nas. Tak ada guna. Nastati'u. Okey, alhamdulillah. Nastati'u. Okey, dia dah. Sebab tu kena ajar nulis tu dia akan mari dah. Benar ada 2 kali kepala cuma dia tak mari. Bila kita nulis dia mari. Famathalan min hadhihi surah nastati'u. Katakan. Ini katakan. Kita berkata. Kul. Fi'il mudhari'. Qala Yaqulu. Kalau kita berkata fi'il mudhari', kita berkata. Kuluna. Naqulu. Fi'il mudhari' kan? Naqul. Boleh tak dua fi'il ni jujur ni? Dua fi'il mudhari' jujur. Berbuat apa tengah? An. Berbuat masdariyah dah. Okey. Matalan min hadhihi surah nastati' an naqula, boleh kita katakan di antara dia dah di antara Baina. tu baina tu baina di antara tempat duduk tu. Ni di antara peranan kita nak kata. Di antara peranan. Guna harah ke apa dah? Harah jah mana? Untuk menunjukkan di antara. Dari ke dia dari? Min. Min ni kalau biasa guna dari tak, tapi kalau macam nak guna di antara peranan ni kita guna min. Masalan min hadhihi surah nastati' an naqul min tajuk tadi tak? Di antara peranan anak-anak terhadap kedua ibu bapa min wajibatil abna. Masalan min hadhihi surah nastati' an naqul min wajibatil abna nahwal walidain awalan. Yang pertama kan, pasal kita nak pergi 2 ke 3 ke. Kalau tak tak, kalau 40 dah pada nak pada bisa ya. Famathalan min hadhihi surah nastati' an naqul min wajibatil abna nahwal walidain awalan, mereka hendaklah contohnya. Hendaklah. Jadi dah kita guna hendaklah ke atas mereka. Apa dah? Jadi ke atas. Anak-anak hendaklah. Di atas ke dia di atas? Ala tu hendaklah, kita boleh guna tu sebagai hendaklah. Alal abna'i hendaklah tu makna dia tu. Ke atas anak-anak, anak-anak hendaklah membantu. Jadi dia membantu. Alal abna'i, dia membantu, menolong. Musa'adah. Okey, alal abna'i an yusa'idu. Okey. Yusa'idu. Alal abna'i an yusa'idu. Anak-anak hendaklah membantu walidaihim, kedua ibu bapa mereka, pada dalam apa juga keadaan ni. Contohnya kita kata dalam pada ketika pada setiap masa dan tempat. Boleh juga? Tak? Contoh. Ustaz, kalau buat fi kulli waqtin tak apa. Boleh. Comel. Okey, comel. Pada setiap masa fi kulli waqtin. Nak gitu lah, kena bagi idea. Tutup apa ni kalau tempat ke dia? Akan. Fi kulli waqtin wa makanin. Fi kulli waqtin, tempat atau waktu atau tempat. Okey, comel. Mana dalam apa juga keadaan, kan? Okey, jadilah isi pertama kita. Masalan min hadhihi surah nastati' an naqul min wajibatil abna' nahwal walidain awalan 'alal abna'i an yusa'idu walidain fi kulli waqtin aw makanin. Pada setiap waktu dan juga tempat. Okey, so isi. Gede lagi isi. Yang kedua, tanian. Kalau tak si ada kaitan dengan hal ni pun tak apa dah. Moga kita kait dah. Berapa kali dah kait dengan gambar. Gede lagi. Isi yang kedua yang boleh kita bagi untuk peranan anak-anak.
taat dan patuh arahan ibu bapa. Okey. Isi yang kedua kita nak tulis. Dua lah ni. Yang kedua, anak-anak juga hendaklah dua ni mematuhi ke taat sana ni? Tak ingat dah Ustaz. Taat. Taat dan apa? Taat arahan. Mentaati. Anak-anak juga hendaklah mentaati arahan dan nasihat boleh? Dan nasihat. Itu boleh? Kedua ibu bapa. Okey, comel. Kita isi kedua ni. Anak-anak juga hendaklah mentaati arahan dan nasihat kedua ibu bapa. Boleh? On. Okey. Wathanian, dan yang kedua, kita balik pada Arab kita. Wathanian, dan yang kedua, kita ambil ni tadi je. Alal abna'i, anak-anak juga. Dia juga. Aidan. Taib. Ahsan. Alal abna'i aidan mentaati. Dia taat ke Arab. Bahasa Arab dah tu. Taat. Ta'a yuti'u. Alal abna'i an yuti'u. Mentaati. Apa kena ada an ni? Sebenarnya an ni apabila dia bersama fi'il mudhari' dia jadi masdar dia panggil. Sebab ayat kita start dengan harah jar kan. Apabila start dengan harah jar, maknanya depan ni khabar. Mana mubtada' dia? Ni mubtada' dia ni. An dengan fi'il mudhari' ni jadi mubtada'. Sebab tu kita tak boleh bubuh fi'il terus. Kena bubuh an. Dia jadi masdar dia panggil. An ni nama dia an masdariyah. Jadi dia gabung dengan fi'il ni, dia jadi super masdar biasa. Sebab tu kalau kita tak guna an yuti'u, kita guna masdar terus. Wathaniyan 'alal abna'i ta'atu. Kalau biasa guna gitu boleh ya. Ni Ustaz baik guna ni semua mudah ya. Supaya ni tadi 'alal abna'i, dia masdar sa'ada, mata kan, musa'ada. 'Alal abna'i musa'adatu. Terus kita guna masdar. Jadi kalau tak biasa guna masdar, guna fi'il mudhari' dengan an. Boleh faham? Cara nak guna tu. Boleh nampak? Nampak. Okey. Dia sebenarnya kita boleh guna an dengan fi'il mudhari' atau guna masdar terus. Sebab dia jadi mubtada' kepada khabar depan ni. Okey. Wa thaniyan 'ala abna'i aidan an yuti'u. Dia perintah, arahan. Amar. Okey. Amar mufrad dah. Awamir jamak dia. Awamir. Okey. An yuti'u apa jadi amar lalu tu. Awamirahuma, suruhan keduanya, dan apa tadi? Mendengar ke dia nasihat. Boleh mendengar nasihat. Dia mendengar an yuti'u awamirahuma wa mendengar ke dia mendengar? Yes. Okey, yastami'u wa an yastami'u. Boleh. Wa yastami'u. Kalau nak bubuh tak an pun boleh. Kalau tak bubuh tak apa, sebab waw ni dia dipanggil ataf. Balik mula, gantung sini balik. Kalau nak jelas bubuh lah. Wa an yastami'u, mendengar kepada dia nasihat. Okey, nasihatahuma. Okey. Beres. Dua dah. Ada dua dah. Boleh tutup dah ni. Tak, ayat Quran kita widah dia ni. Nanti kita tengok berapa pun kata surah lebih dah. Allah, lebih dah. 59 dah. Tolak arah jam mungkin 50. Boleh tutup kan? Nak tutup kan?
Tak boleh ada dia. Nak tutup lah. Padalah kita wi ayat Quran Esa, apa kita wi dua isi. Nak tutup kan dah? Kita mestilah tak Okey, bijak. Sudah ayat tu. Kan dah? kita Kerana itu. Boleh kerana itu. ah, Oleh itu. Oleh oleh itu. hmm. Oleh itu. Okey, oleh itu kita hendaklah kata memuliakan ibu bapa memuliakan ibu bapa kerana tak payah kerana dah panjang pula. Nak tutup dah ni. Oleh itu kita hendaklah memuliakan ibu bapa sepanjang hidup kita. Boleh? Boleh. Pasal nak pendek ni tak simpan je. Kalau tak jadi karang je. Panjang hidup kita. Boleh? kalau buat mudah nak berkerana Boleh nak boleh juga kan? Nak bukan dah. Oleh itu kita hendaklah memuliakan ibu bapa kerana keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa. Boleh. Kerana redha Allah pada redha, tulis ringkas-ringkas dah. Redha ibu bapa. Okey, beres macam ni. Ni jadi buat apa heret sikit lagi jadi karangnya ni. Okey, jadi kita nak buat ni. Oleh itu kan, oleh itu. Kerana itu. Penanda wacana dia. Siapa yang rajin guna? Lianna Lidzalika. Mudah ya penanda wacana dia. Kerana itu, lidzalik. Lupa gimana pula. Lidzalik. Kerana itu. 947 dah. Sudah. Kena express baca karangnya apa ni. Lidzalik. Kita hendaklah. Alaina an lalu dah. Lalu. Kecuali nak guna masdar. Tak payah an lah. Alaina an. Juga dia memuliakan. yukrimu Boleh. Nahtarim tak. Alaina an nahtarima boleh. Nukrim pun boleh. Alaina an nahtarima walidaina. Okey. Kerana itu kita hendaklah menghormati kedua ibu bapa kita. Kerana. Jadi kerana. lianna Okey. Lianna. Redaan Allah kan ada? Ridha Allah fi ridha al-walidain. Okey, lianna ridha Allah fi ridha al-walidain. Ridha ejaan tu, saya rasa ejaan ni ada. Ridha Allah fi ridha al-walidain. Okey, cantik. Okey. Sekali lagi, hadhihi surah tahki lana an wajibatil abna' nahwal walidain. Gambar ini menceritakan kepada kita tentang peranan anak-anak terhadap kedua ibu bapa. Laqad hathal Islamu 'alal muslimin. Islam telah menggalakkan umat muslimin an yabirru walidain, supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa, sebagaimana firman Allah Taala, wa wasanal insana biwalidayhi. Kami telah mewasiatkan kepada manusia dengan supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa mereka. Nampak yang nikah tu panjang kena huruf. Famasalan, sebagai contoh min hadhihi surah, dari gambar ini nasati an naqul, kita boleh katakan min wajibatil abna' nahwal walidain, di antara peranan anak-anak terhadap kedua bapa awalan ialah alal abna'i, anak-anak hendaklah an yusa'idu, membantu walidaihim, kedua ibu bapa mereka fi kulli waqtin au makanin, pada setiap waktu atau tempat.
Wasanian, dan yang keduanya, alal abna'i, anak-anak juga aidan an yuti'u awamirahuma, mentaati surahan keduanya, wa an yastami'u ila nasihatihima, dan mendengar nasihat keduanya. Lidzalik, kerana itu kita hendaklah memuliakan atau menghormati kedua ibu bapa, li'anna ridallah fi ridal walidain. Okey, jom ni. Beres kat tu. Okey, kita nak jadikan dia satu perenggan. Kita sambung penanda wacana kita buat dah tadi. No. Okey. Jadi perkataan kita ada dalam 60. Nampak pendek tapi panjang rupanya. Okey tak? Jangan kurang deh. Ya. Tak Okey, penting dah tak siap. kurang. Jangan kurang daripada 40. Okey. Alhamdulillah. Beres. Terima kasih yang bagi idea dan perkataan-perkataan. Dia kena kenyek sikit perkataan dalam kepala ni. Apabila kita kenyek baru YouTube, lama-lama YouTube muda-muda. Okey. Sebab tu lah ni setiap minggu sebaik-baiknya satu karangan pendek dan satu karangan panjang menjadi amalan. InsyaAllah dalam puasa tak ada masalah. Okey. Kita pergi ke soalan insya' 120 patah perkataan. Jadi untuk malam ni Ustaz pilih tajuk yang ketiga, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Kebetulan jumpa karangan yang ada hak ni. Ambil ni ya. Okey. Jadi kita ada, untuk soalan ni kita ada 4 tajuk diberi untuk pilihan. Arahan soalannya kita ada masa berapa minit lagi? 20 minit dah. Minimal 20 minit sebab kita start 9.10, kita kata akhir berhenti 10.10. Kalau sudah. Kalau tak sudah, Ustaz agak sikit boleh tak? Boleh. 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 Alhamdulillah. Oh ni nak dengar ni. Soalannya, uktub fi wahidin faqat, tuliskan satu sahaja. Faqat ni sahaja ni. Dalam nak menulis karangan boleh guna ni. Satu sahaja. Tuliskan satu sahaja minal mawdu'atil atiyah, dari tajuk-tajuk berikut. Bihaitsu, di mana. Baru ni kan ada soalan haitsu. Ramai tak boleh buat. Padahal dalam arah soalan ada. Tak hitam. Kalau suruh payah kadang-kadang kena hitam dalam soalan ada tak? Ni bihaitsu ni. Cokoh dekat sini. Ramai tak boleh buat ayat haitsu. Di mana? Dia bihaitsu ni di mana? Contohnya dalam ayat 1000 dinar ada. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Boleh guna tu. Kalau tak ingat nak buat diri. Wa yarzuqullahu min haitsu la yahtasib. Allah Taala menganugerahkan rezeki tanpa disedari. Situ kita terjemah tanpa lah. Biasanya di mana lah. Bihaitsu ma la yaqillu, di mana tidak kurang adadu kalimatihi, bilangan patah perkataannya, an mi'atin wa ishrina kalimah. 120. Jangan kurang. Lebih banyak lagi baik. Paling-paling tak 150. Kalau 200 lagi pelah lah. Kalau 200, 2 muka surat. Okey, kita ada tajuk yang pertama, masyru' musa'adatil muhtajin. Program membantu golongan yang memerlukan. Siapa nak karangan ni, comel benar ni musim banjir Covid ni, boleh lah. Yang kedua, al-muhafazatu 'alal 'ard, menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, al-wiqayatu khairun minal ilaj, prevention, Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah lebih baik daripada merawat. Makan dah. Mengobati lah, berat. Okey. Dan yang keempat kita ada al-ihtifal bi'idil muallimin, sambutan hari guru. Tajuk senang sekali, nombor 4. Koyagi lah, cerita lah ke apa pun. Jadi kalau nak buat karangan sendiri, cari karangan kita boleh koyak. Sebagai latihan, boleh. Malam minggu cari tajuk-tajuk mudah untuk kita koyak. Ni koyak sendiri. Lepas koyak tu ambil orang Melayu tu bubuh dalam Google. Tengok ayat Google dengan ayat kita. Siapa sedap? Ustaz suka ayat Google. Banyak ayat Google ilik-ilik lah ayat dia. Walaupun ada setengah tu belik. Tak apalah. Yang penting ayat dia ilik banyak. Okey, kita nak baca dalam masa 15 minit. InsyaAllah dah siap. Okey. Ni bukan karangan Ustaz. Ustaz ambil karangan
orang-orang guru-guru terdahulu. Semoga Allah Ta'ala memberi manfaat dengan ilmu yang dia bagi, kita boleh tupai. Okay, kita baca dah. Inna isabat ad-da' wal marad amrun mu'tadun fi hayatil bashar. Sesungguhnya ditimpa sakit, penyakit dan sakit, dan ada penyakit, wal marad dan sakit, amrun mu'tad adalah perkara biasa fi hayatil bashar, dalam kehidupan manusia. Bashar ni manusia ni dah, insan. Wa fi hayatil kainat al hayatil ukhra, dan dalam kehidupan makhluk-makhluk yang hidup yang lain. Contohnya hayatil kainat al hayah al ukhra, kehidupan makhluk hidup yang lain. Wa likulli da'in dawaun, bagi setiap penyakit ada ubat, illal maut, kecuali mati. Lidzalik, tadi kita guna tadi dah. Kerana itu alaina, kita hendaklah an najtahida, berusaha, kullal ijtihad, dengan bersungguh-sungguh, lil bahthi, untuk mencari anil adawiyah wa syifa, untuk mencari ubat dan juga syifa. Syifa apa? Kesembuhan. Itu mukaddimah dia lah. Dia bahaya nak buat mukaddimah ke apa. Macam dia ni mukaddimah ganah sikit lah. Okey, jadi mukaddimah dia sekali lagi Ustaz terima sepintas lalu. Sesungguhnya ditimpa sakit, penyakit dan sakit adalah perkara biasa dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan makhluk-makhluk yang hidup yang lain. Bagi setiap penyakit ada ubatnya kecuali mati. Kerana itu kita hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencari ubat dan kesembuhan. Okey, al-afkar, kita tengok isi dia. Jadi karangnya ini dia buat dalam 5 perenggan, 1 mukadimah, 1 penutup, 3 untuk bahagian isi. Ini karangnya comel lah, 5 perenggan. Kalau 200 patah biasanya kalau 5 perenggan. Nanti saya tengok deh berapa patah perkataan dia buat. Okey, perkataan dia betul 200. Dalam 190 200. Biasa gitulah kalau 5 perenggan. Seperenggan biasa dalam 30 apa dah nak 3 kali 5 15. 100.5, tapi ni lebih ni. Okey. Yang pertama, min qadimi zaman qad sa'a an-nasu lil bahthi an dawa'in likulli da'in alladhi yusibuhum. Semenjak dahulu, min qadimi zaman, qadim ni lama semenjak dahulu manusia berusaha, sa'a ni berusaha untuk mencari andawa, ubat likulli da'in, bagi setiap penyakit alladhi yusibuhum, yang menimpa mereka. Wa fi hadzal majal, dalam bidang ini, qad iktashafa al-ulama'ul muslimun, para saintis muslim telah menemui, iktashafa, menemui, min bainihim, di antara mereka Ibnu Sina wal Razi wa ghairuhuma, di antara mereka Ibnu Sina, Imam Ar-Razi, nama kelah tu kan, IR. Dan selain daripada mereka berdua, telah menemui hululan kathiratan, banyak penyelesaian. Wa allafu kathiran minal muallafat, dan mereka telah mengarang banyak karangan-karangan dan wal kutub, dan buku-buku, wal mansyurat al-qaimah, dan juga orang panggil jurnal-jurnal yang bernilai. Itu yang pertama. Maknanya ada usaha untuk mencari ubat dari para saintis muslim. Okey, yang kedua, at-tariqatul fa'alah, cara yang berkesan, liman intisyaril marad, untuk mencegah tersebarnya penyakit, hakikatan, sebenarnya, hiya man'ul asbab wal masadir, ialah dengan mencegah sebab dan punca. Itu isi yang pertama, dia kata nak wiqayah dia dah. Allati tuaddi ila al-amrad, yang membawa kepada penyakit-penyakit dah. Maknanya yang pertama, artinya dia kata ni, mencegah sebab dan punca. Wa ala sabilil misal, ni sebagai contoh, ni boleh juga penanda wacana ni boleh juga guna selain daripada fa masalah tadi. Nak panjang sikit kita guna ala sabilil misal. Sebagai contoh, wabak COVID-19. Ni hak baru tambah ni. Kadang yang asal tak ada ni. Ni adjust sikit, suruh nampak baru sikit ni. Sebagai contoh, wabak COVID-19. Alladhi ya'ti an tariqil adwa, yang mana dia muncul melalui
jangkitan. Melalui cara jangkitan. Fa'alaina, maka kita hendaklah nahmi, menjaga, wa nuhafiz anfusana, melindungi dan menjaga diri kita, min sabab intishar hadhil wabak, dari sebab tersebarnya wabak ini. Matalan, sebagai contohnya, bi'adami dhihab ila makanin muzdahimin bin nas, dengan tidak pergi ke tempat-tempat ilal amakin, ke tempat-tempat ila amakin muzdahimin bin nas, ke tempat-tempat ila amakin muzdahimatin bin nas, tempat-tempat sesak dengan orang ramai. Dan gitu juga wadaiman libasul kumamah, dan juga sentiasa memakai topeng muka, qina'ul wajh, wastikhdam mu'aqqamul yadain, dan juga menggunakan tangan tu panggil apa? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Payah nak sebut, kita dah agak. Mu'aqqamul yadain. Hand sanitizer. Itu contohlah. Okey, beres. Itu cara mencegah dia yang pertama. Okey, Ustaz sekali lagi Ustaz baca sebentar lagi. Tariqatul fa'alah liman intisharil marad haqiqatan hiya man'ul asbab wal masadir allati tuaddi ila al-amrad. Cara yang paling berkesan untuk mencegah tersebarnya penyakit sebenarnya ialah dengan mencegah sebab dan punca yang membawa kepada penyakit tersebut. Sebagai contoh, wabak COVID-19 alladhi ya'ti an tariqil adwa, yang muncul melalui cara jangkitan, maka kita hendaklah melindungi dan menjaga diri kita dari sebab tersebarnya wabak ini. Sebagai contoh, dengan tidak pergi ke tempat-tempat yang penuh sesak dengan manusia, dan sentiasa memakai pelitup muka dan menggunakan hand sanitizer. Orang sebut bahaya dah agak sebut. Okey, beres, jelas itu? Boleh? Boleh tak? Seterusnya, ad-dafi'ul akhar. Dia guna ad-dafi'ul akhar. Pencegahan yang seterusnya, yang lain, lintisharil amrad, dari tersebarnya penyakit ini, bisyaklin am, secara umumnya, ialah dengan anil qadri wal wasakh. Bukan pencegah ni. Dafi'ul akhar lintisharil amrad bisyaklin am. Sorry. Itu ad-daf'u. Ni faktor ad-dafi'ul akhar. Faktor yang lain. Salah terjemah ni. Ad-dafi'ul akhar lintisharil amrad. Faktor yang lain di dalam tersebarnya penyakit bisyaklin am, secara umumnya, ialah anil qadri wal wasakh, melalui kotoran. Ini antara sebab juga tersebarnya penyakit, melalui kotoran. Lidzalik, kerana itu, alal mujtama', masyarakat hendaklah an yuhafizu, menjaga, ala nadhafatil bi'ah, kebersihan alam sekitar. Ibtidaan, bermula min nadhafatil jism, dari kebersihan tubuh, libas, pakaian, at-ta'am, makanan, wasakan, tempat tinggal, wal bi'ah, dan persekitaran. Okey. Mana jaga persekitaran. Minan nasyatat allati tu'awidunaha hamlat at-ta'awun fi tanzif al-bi'ah, minha al-madaris wal maqabir wal masajid wal musallayat wal syawari' wa ghairu dhalik. Di antara aktiviti yang kita biasa ta'awadnaha, yang kita biasa lakukannya, ialah hamlatut ta'awun, kempen gotong royong, fi tanzifil bi'ah, di dalam membersihkan persekitaran, minha, di antaranya sekolah, maqabir, kubur, masajid, wal musallayat, musalla, balasa, wasyawari', jalan-jalan raya, wa ghairu dhalik, dan lain-lain. Tu. Okey. Beres itu. Dah gigak. Okey, dia kata ad-dafi'ul akhar, faktor yang lain di dalam penyebaran penyakit secara umumnya ialah melalui kotoran, pencemaran dan kotoran. Kerana itu, masyarakat hendaklah menjaga kebersihan alam sekitaran, bermula dari kebersihan tubuh,
pakaian, makanan, tempat tinggal dan juga persekitaran. Di antara aktiviti yang biasa kita lakukan ialah dengan kempen gotong royong di dalam membersihkan persekitaran, di antaranya persekitaran seperti sekolah, kubur, masjid, balai sah, jalan-jalan raya dan lain-lain. Okey, beres. Penutup lah. Okey. Maknanya isi tadi yang pertama dia ambil oleh saintis Muslim. Nah, iktasyafa ulama'ul muslimun tadi di dalam menyelesaikan masalah penyakit-penyakit. Nah, yang kedua, bagaimana kita nak mengekang ialah dengan man'ul asbab wal masadir. Dan yang ketiga, isi kita ialah masyarakat hendaklah menjaga nazafatil bi'ah. Nah, an yuhafizu nazafatil bi'ah, ala nazafatil bi'ah. Okey, penutup dia guna, kita tengok penutup dia khulasatul qaul. Ni di antara penanda wacana yang boleh awak sentiasa guna dalam penutup. Kesimpulannya, kadang-kadang kita kalau surat kita suka guna wa akhiran dalam karangnya khulasatul qaul. Ini biasa saya guna. Kesimpulannya, alaina, kita hendaklah an-nasuddal asbab wa dawafi'. Kita hendaklah mengekang ataupun membelok. Mengapa panggil? Menyekat. Mengapa? Menyekat. Menyekat. Allah. Tarap mari. Kita hendaklah menyekat sebab dan punca yang menyebabkan penyakit. Zalika li annal wiqayah, yang demikian itu li annal wiqayah. Ni baru kita mari kita punya apa tu? Kata-kata hikmat ni asal ni. Li annal wiqayah khairun minal ilaj. Kerana merawat itu lebih baik daripada merawat ke? Apa? Mencegah lebih baik daripada merawat. Allah. Wa anfa' wa ajdar, dan ianya lebih bermanfaat dan lebih baik. Lidzalik, kerana itu alal hukumah wa sya'b, kerajaan dan juga masyarakat. Ni asy-sya'bu boleh juga kita guna untuk masyarakat tadi, al-mujtama' ni seperti dia. Kerajaan dan masyarakat ala haddin sawa, sama-sama berganding bahu. Alal hukumah wa sya'b ala haddin sawa, sama-sama berganding bahu. An yatakatafu, masih lagi berganding bahu. Takatafu ni bahu lah makna dia. Mana haddin sawa ni sama-sama, an yatakatafu, berganding bahu, fi ijra'i, di dalam melakukan al-hamalat al-wiqaiyah, kempen-kempen apa dah tadi? Ni wiqayah tadi. Kempen apa? Pencegahan. Pencegahan. Alah, berat sungguhlah. Di dalam kempen pencegahan min khilal wasail, melalui media-media masa yang moden, wa fi sahatil amal, dan juga pada di bidang-bidang kerja juga. Kita penutup dia. Kesimpulannya, kita hendaklah apa dah tadi? Sudah menyekat punca dan sebab dan punca yang menyebabkan penyakit-penyakit ini. Yang demikian itu kerana al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada merawat, dan ianya lebih memberi manfaat dan lebih baik. Kerana itu kerajaan dan juga masyarakat hendaklah sama-sama berganding bahu di dalam melakukan kempen-kempen pencegahan. Kempen-kempen pencegahan mana ada hilang. Melalui media-media masa yang moden dan juga melalui ke bidang-bidang kerja. Okey, beres. Jadi itulah contoh karangan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Sebenarnya tajuk ni kalau nak buat dalam bentuk cerita biasa pun boleh. Contohnya apa yang boleh kita lakukan di dalam mengekang sebarang wabak dan sebagainya. Kita boleh buat cerita, tak ada masalah. Nak mudah cerita. Cara paling mudah buat karangan, bercerita. Cerita ni dia mudah nak panjang. Kita tu big idea macam-macam. Okey. Hostel molek 10 minit. Ada soalan?
Ada apa-apa soalan? Tak ada setengah. Eh? Ada Dia? kata-kata hikmah tu dia kira kata ke kira sesa. So kata sasa kira. Sesa. Oh. Okey. Oh nyanyi kira so ni. Tengok. Kira sasa. Dia tak kiranya haraja ni, haraja dia tak kira. Oh. Haraja tak kira. Orang lain kira belaka. Harful jari tidak dikira. Sebab dia nama dia pun harfun, bukan kata kan. Nama dia tu harah dah. Jadi tidak dikira lah. Dia kalau boleh buat semuka setengah, memang okey dah, lebih lagi. Kalau comel 2 muka surat, tu memang lah. Tapi kalau buat cerita mudah-mudah boleh 2 muka surat sebenarnya. Tapi kena ada latihan nak minggu lah. Dalam masa 2 bulan ni, seminggu so memang okey boleh. InsyaAllah. Okey. Ustaz tengok Ustaz Asrul bijak benar Ustaz Asrul. Ustaz suka dengan dia punya apa? YouTube dia. Dia bijak benar Belajarlah dengan sebaik mungkin. Okey, ada apa lagi soalan? Anak Tina tak bunyi suara pula malam ni. Yang lepas ke ar-rijal. Memang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa ni. Tak bunyi suara ni. Kunna minal mustami'at faqat. Dari kalangan pendengar je malam ni. Okey, ada apa-apa lagi? Tak ada. Alhamdulillah, tak ada. Orang lain okey belakang? Siap lah kan? Okey, kalau tak ada kita berhenti dulu setakat ni. Dan Alhamdulillah kita habis dah untuk kertas percubaan negeri Terengganu. InsyaAllah kalau tak ada apa, minggu depan kita akan bincang Perlis Indra Kerayangan. Kita bincang tu dululah. Bukan ke apa, sebab hak Perlis tu Ustaz tak payah back key. Sebab Ustaz dapat hak orang bagi, orang forward hak word dah, jadi tak payah back key. Senang lah. Kalau hak lain, letih kena back key. Dia kena serah tu kalau soalan hak siapa tu hak orang snap gambar kan. Snap gambar lagi lah memang kena naik semula. Sebabnya kalau kebanyakan software hot free tu dia dari PDF nak tukar ke Arab ni masalah sikit. Kecuali hak berbayar beres. Snack tu big lah tukar ke Word dah. Tapi tak ikat bayar. Jadi hak Perlis ada Word, jadi kita bincang tu dululah insya-Allah. Terima kasih belaka yang hadir malam ni. Yang bersama malam ni, walaupun malam ni kurang sikit ya. Kurang daripada malam baru ni. Nanti dulu kita nak screenshot dulu. Yang itu big lagi. Sebentar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mana nak tunjuk muka? Nus sudah dah. Okey. نأجل لقاءنا حتى نلتقي في أسبوع قادم إن شاء الله. من الممكن في ليلة يوم الأحد أو ليلة يوم الاثنين ننظر. أشكركم جميعا وأتمنى لكم التوفيق والنجاح وأدعوكم أيضا أن تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. نقرأ معا كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.